Ya, terima kasih untuk persembahan puji-pujian daripada paduan suara daripada youth choir kita, ya. 感谢少年诗班所献上那么美好的诗歌。 Ya, kalau kita punya anak-anak remaja silakan ya untuk bisa bergabung di dalam paduan suara youth kita. 如果这里有少年或青年人，也可以参加我们的少年圣歌团。 Ya, bagi kita yang dewasa, kita juga ada paduan suara dewasa. 对于我们已经成年了，还有成年圣歌团， Ya, ini kesempatan yang baik bagi kita untuk melayani Tuhan. 这是我们侍奉上帝很好的机会。 Waktu berlalu sedemikian cepat, kita sudah memasuki setengah daripada tahun 2025. 时间过得那么的快，不知不觉我们已经度过了2025年的前半年。 Ya, artinya kita sudah melewati setengah tahun, kita memasuki bulan ke-7. 我们已经经历了前半年，现在我们要进入7月。 Ya, dunia bukan tambah baik, dunia tidak baik-baik saja. 世界不是越来越好，反而是越不好。 Oleh sebab itu, mari kita pergunakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita dengan sebaik-baiknya. 所以我们要把握上帝给我们的每一个机会。 Ya, kita bersyukur juga pada saat ini kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. 我们也非常的感恩，今天我们可以积极在一起聆听上帝的话语。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa kami yang baik, kami butuh firman-Mu berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi. Kedua hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus juga yang bekerja, sehingga mengurapi kedua mulut bibir daripada hamba-Mu untuk berkata-kata seperti apa yang Tuhan inginkan. Kami boleh mengerti seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan ingin nyatakan bagi kami. Terima kasih surga untuk segala kebaikan yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur, berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita Yohanes 18 ayat 25 sampai 27. 我们来翻开我们的圣经，在约翰福音18章25到27节。 Yohanes 18 ayat 25 sampai 27. 约翰福音18章25到27节。 Kita akan melanjutkan khotbah kita secara perikop. 我们要继续我们已经探讨的圣经经文， Karena program kita dilaksanakan dari 1 tahun ya, tema dan nas Alkitabnya 1 tahun sampai bulan Desember sudah selesai. 我们已经计划了从1月到12月的主题。 Ya, kita akan bersama-sama membaca Yohanes 18 ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya. Katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula. Dan ketika itu berkokoklah ayam. 西门彼得正站着烤火，有人对他说：“你不也是他们的门徒吗？”彼得不承认说：“我不是。”又大祭司的一个仆人，是彼得削掉耳朵那人的亲属，说：“我不是看见你同他在院子里吗？”彼得又不承认，立时鸡就叫了。 Beberapa tahun yang lalu ada seorang artis ikut kampanye anti korupsi. 几年前呢，有一名有名的艺人参加了一个正直的宣传活动，是关于反贪污的活动。 Di dalam kampanyenya dia berani berkata tidak pada korupsi. 在他的宣传活动里，他宣告说要对贪污说不不不。 Dan artis ini akhirnya dicalonkan menjadi anggota politik. 最后，这个艺人也参选了正直的职位。 Ketika dia menjabat menjadi anggota politik, 最后，当他当选成为正直的人员的时候， sesuatu hal yang mengecewakan terjadi. 发生了一个令人失望的事情。 Beberapa tahun kemudian dia ditangkap oleh KPK. 就任几年后呢，他被反贪污机构逮捕了， Dia dipenjarakan.
也甚至入狱了。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， numpang tanya, 请问 mengapa hal ini bisa terjadi? 为什么这样的事情会发生呢？ Mengapa seseorang yang selama ini begitu teguh, akhirnya juga jatuh? 为什么一向以来看起来那么正直的人也会跌倒呢？ Sebenarnya ini memberikan sebuah realita kehidupan bagi kita. 其实这告诉了我们一个生活的现实。 Orang yang merasa diri kuat belum tentu ia akan kuat kala pencobaan itu hadir. 一个觉得自己坚强的时候，在面临试探的时候，也未必是坚强的。 Saya ulangi. 我再说一次， Orang yang merasa diri kuat belum tentu ia akan kuat kala pencobaan itu hadir. 自己觉得自己坚强的人，当他面对试探的时候，也未必是坚强的。 Hari ini kita akan merenungkan salah seorang murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus yang bernama Petrus. 今天我们要默想一个圣经人物，就是耶稣最爱的门徒使徒彼得。 Dia seorang yang begitu mengasihi Tuhan Yesus dan yang Tuhan Yesus kasihi. 他是一位非常爱耶稣的门徒，也耶稣非常爱他的门徒。 Dia adalah salah seorang murid yang dianggap paling teguh imannya. 大家都认为在门徒当中，他的信心是最坚固的。 Bahkan dia sempat mengatakan dia rela mati bagi gurunya. 他曾经说过，他愿意为他的老师使命。 Sama seperti kita ketahui, dia menyangkal gurunya bukan hanya 1 kali, bukan hanya 2 kali, bahkan sampai 3 kali. 但是我们却知道，最终他否认了他的老师，不只是1次、2次，而是3次否认了他的老师。 Namun sebuah kabar baik dinyatakan bagi kita pada pagi hari ini. 但今天早上，我们有一个好消息， Tuhan Yesus tidak membiarkan kegagalan daripada Petrus mengakhiri kisah daripada Petrus. 主耶稣没有让彼得的失败成为了他故事的结局。 Tuhan memakai caranya yang begitu sederhana dengan kokokan ayam membuat Petrus menyesal. 耶稣通过那么简单的方法，就是鸡叫的声音，使他懊悔了。 Inilah tema kita pada pagi hari ini. 这就是我们今天早上的主题： Redemption after failure. 失败之后的救赎。 Atau diterjemahkan dengan secara sederhana, inilah pemulihan setelah kegagalan. 或者我们可以简单的说，就是失败之后的恢复。 Ini memberikan pembelajaran rohani bagi Anda dan saya. 这对我们来说是一个属灵的功课。 Kita semua pernah mengalami kegagalan di dalam hidup dan kerohanian kita. 我们每个人曾经在我们的生活当中，或者在属灵生命当中经历过失败。 Tetapi percayalah, Tuhan Yesus dengan berbagai cara hendak memulihkan engkau dan saya. 但是我们必须要相信，主耶稣想要透过各种的方法来恢复我们。 Pada pagi hari ini kita akan belajar 2 kebenaran. 今天早上我们要学习2个真理。 Kebenaran yang pertama adalah jatuhnya seorang yang merasa dirinya teguh. 第一个真理就是一个自以为坚固的人的堕落。 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， hidup di zaman sekarang ini seakan-akan kegagalan adalah sebuah aib. 我们活在这个时代，就好像如果我们失败，就是一件羞辱的事。 Di media sosial orang berlomba tampil sempurna, 在社交媒体上，每个人都要看起来很完美， menonjolkan kesuksesan dan keberhasilan dia. 他们展现他们成功的经历， Sehingga mengakibatkan banyak menyembunyikan kegagalan rohani, moral, dan kegagalan pribadinya. 使得很多人试着要隐藏他们在属灵上、道德上或个人上的失败。 Namun kalau kita memperhatikan Alkitab kita baik-baik, 但是如果我们仔细的观察我们的 Tuhan 圣 tidak 经， menyembunyikan kegagalan-kegagalan daripada tokoh-tokoh agung Alkitab. 上帝没有隐藏那些圣经里面伟大人物的失败或者错误。 Musa pernah gagal, 摩西曾经失败过， Nabi Elia pernah gagal, 以利亚先知也曾经失 Raja 败过， Daud pernah gagal, 大卫王也失败过， Bapak Abraham pernah gagal. 星星之父亚伯拉罕也曾经失败过。 Nabi-nabi perjanjian lama bisa dibilang begitu banyaknya kegagalan mereka. 许许多多的旧约先知也曾经失败过， Dan semuanya dicatat di dalam Alkitab.
每一个人都记载在圣经里， Tidak berhenti di sana. 也不到此 Di 为 dalam 止。 perjanjian baru, 在新约当中， Tuhan juga tidak menutupi kegagalan-kegagalan daripada rasul-rasul yang dikasihi Tuhan Yesus. 上帝也没有掩饰耶稣所爱的门徒所经历的失败。 Dan salah seorangnya adalah apa yang kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu Rasul Petrus. 其中一位就是我们今天想要思想的，就是使徒彼得。 Dia pernah menyatakan imannya di hadapan orang banyak. 他曾经在很多人的面前宣告他的信心。 Biarpun semua orang menyangkal engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. 即便众人都跌倒，我绝不会跌倒。 Namun kenyataannya bagaimana? 但事实呢？ Beberapa jam kemudian dia menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. 几个小时后，他却3次的否认了主耶稣， Bahkan sampai bersumpah. 甚至发誓说自己不认识主耶稣。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Kalau orang setegar Petrus saja pun bisa jatuh. 如果像彼得那么坚强的人也会跌倒， Orang yang sedekat dengan Tuhan Yesus pun bisa jatuh. 和耶稣那么亲近的人也会跌 Orang yang 倒。 begitu mengasihi Tuhan Yesus dan dikasihi Tuhan Yesus pun bisa jatuh. 那么爱主耶稣，耶稣那么爱他的人也会跌倒， Apalagi engkau dan saya. 更何况你和我呢？ Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita. 所以上帝的话语提醒我们， 1 Korintus 10 ayat 12. 哥林多前书10章Inilah yang 12节， dikatakan oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang dia kasihi, yaitu jemaat di Korintus. 这就是保罗提醒哥林多教会的话。 Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 所以自己以为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒。 Ini peringatan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 这是保罗提醒哥林多教会的一句话， Ini peringatan firman Tuhan juga bagi kita semua. 这也是上帝要提醒我们的话， Supaya kita jangan merasa diri kuat secara rohani. 好让我们不要觉得我们的灵命已经很坚 Sehingga 强了， membuat kita tanpa sadar kita terpleset jatuh ke dalam dosa. 导致我们不知不觉的陷入最终。 Ayat firman Tuhan ini juga memberikan kita kewaspadaan untuk tetap berdiri di dalam iman dan mengandalkan Tuhan. 这段经文也告诉我们要谨慎，要随时随地的依靠上帝。 Beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar kisah tentang seorang salesman yang diundang bosnya ke diskotik. 曾经我听过一个故事，有一个销货员被他的老板邀请去夜总会。 Semula dia menganggap dirinya kuat. 一开始他觉得自己很坚强， Dia menganggap dia tidak akan jatuh ke dalam dosa. 他觉得他自己一定不会犯罪。 Tetapi ketika dia masuk ke dalam, 但是当他进入那个地方的时候， mungkin bermula dari minum sedikit anggur ataupun arak. 可能从喝一点酒开始， Dan akhirnya dia terjerumus jatuh ke dalam dosa. 最终他也陷入了最终。 Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Khususnya kita laki-laki jangan menganggap diri kita kuat. 尤其是男人们，不要觉得自己很坚强。 中文一句话说，英雄难过美人关。 Ada satu pepatah Chinese mengatakan, seorang pahlawan susah melewati rintangan yang berupa wanita Dan cantik. kita bisa melihat tokoh-tokoh Alkitab banyak yang gagah perkasa tapi jatuh ke dalam wanita. 我们可以看到，在圣经里面的人物，很伟大的人物，都陷入女人的这个最终。 Ni ren nan kwa, ni men ceci jawablah ya. Kalau wanita susah melewati apa? Kalian sendiri jawab. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐 Pesan 妹， ini memberitahu pada kita, mari kita juga waspada di dalam kerohanian kita. 这段经文提醒我们，我们要在我们的灵命里要谨慎。 Dan hari ini kita juga diingatkan, 今天也提醒我们， ketika Petrus gagal, 当彼得失败的时候， bukan akhir daripada kisah kehidupan dia. 并不是他故事的结局。 Ini sebuah kabar baik bagi engkau dan saya. 这对你和我都是好消息。 Tuhan kita bukan hanya Allah yang memakai orang yang berhasil, orang yang sukses.
我们的上帝不只是使用那些成功的人的上帝， tetapi juga Allah yang memulihkan orang yang gagal 而是一个能够恢复失败的人的上帝， dan memakainya lebih heran. 甚至更伟大的去使用 Oleh sebab itu 它。 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹， kita akui kelemahan dan kegagalan kita 我们承认我们自己的软弱，我们自己的失败， dan kembali kepada Tuhan. 回头向着主耶稣， Ini poin pertama. 这是第一点。 Poin yang kedua, 第二点， kegagalan bukan akhir. 失败并不是终点， Redemption adalah janji daripada Tuhan. 救赎是上帝的应许。 Di dalam bagian akhir nas firman Tuhan yang kita baca tadi, 在我们所读的经文的最后一段， kita melihat bagaimana perkataan Tuhan Yesus langsung diingatkan kepada Petrus melalui kokokan ayam. 我们能看到彼得是如何透过鸡叫的声音被提醒。 Bagi Bapak Ibu Saudara yang sering baca Alkitab, Anda bisa melihat dua gambar ini. 你们如果常常读圣经的话，对这两幅画都有很熟悉的感 Sebenarnya 觉。 dua gambar ini mempunyai maksud yang sama. 这个两个画都有一样的意思， Artinya Tuhan berbicara kepada nabinya, kepada hambanya melalui seekor binatang. 就是上帝透过动物对他的仆人说话。 Di dalam perjanjian baru, Tuhan menegur Petrus melalui kokokan ayam. 在新约，我们可以看到上帝透过鸡叫的声音来提醒彼 Di 得。 perjanjian lama, Nabi Bileam ditegur melalui perkataan seekor keledai. 在旧约当中，也有一位先知透过一头驴被上帝提 Ini 醒。 memberitahu kepada kita Allah sanggup memakai berbagai macam cara untuk memulihkan umatnya. 这告诉我们，上帝可以透过各种各样的方式来恢复他的孩子们。 Segala sesuatu di dalam dunia ini di dalam kendali daripada Tuhan. 世界所有的万物都在上帝的掌权之下。 Segala makhluk hidup di dalam dunia ini bisa Tuhan pakai untuk memulihkan umatnya. 所有这个世界上的受造物都可以被上帝使用来 Dan 恢 kalau 复 kita 我们。 memperhatikan sampai pasal 21, 如果我们看21节的话， di mana Tuhan Yesus datang hadir bertemu dengan Petrus dan memulihkan Petrus. 我们可以看到耶稣亲自来到彼得的面前来恢 Petrus 复他。 menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. 彼得否认了耶稣3次， Tuhan Yesus bertanya kepada dia 3 kali. 耶稣也问了他3次 Apakah engkau mengasihi aku? 你爱我吗？ Tuhan Yesus tidak memarahi Petrus. 耶稣并没有责备 Tuhan 彼得， Yesus tetap mengasihi Petrus. 耶稣仍然爱彼得。 Tuhan Yesus bahkan tetap mempercayakan pelayanan kepada Petrus. 甚至把重要的侍奉交托给他。 Petrus yang semula menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. 彼得他前先已经否认了耶 Dia 稣3 dipakai 次， Tuhan sekali berkhotbah ribuan orang percaya Tuhan Yesus. 但是上帝却使用他。他讲道之后，有上千人的信主。 Tuhan memakai dia yang tidak punya pendidikan yang tinggi menulis surat di dalam Alkitab. 上帝使用没有那么有学问的他，来写了很多圣经上的书信， Memberkati umat Tuhan di sepanjang zaman, sepanjang abad. 祝福了每个时代的信徒。 Inilah pemulihan yang Tuhan Yesus lakukan. 这就是主耶稣所做的恢 Kalau 复。 kita menyelami perasaan Tuhan kita Yesus Kristus, 如果我们去深入的体验主耶稣的感觉， Dia begitu luar biasa. 他是多么的伟大。 Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. 他没有以恶报恶， Dia bukan hanya memulihkan muridnya yang jatuh. 他不只是恢复了他跌倒的门徒， Bahkan dia mempercayakan pelayanan yang lebih besar bagi dia. 甚至把更重要的服事交托给他。 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， Tuhan Yesus punya 12 murid. 耶稣有12个门徒。 Dan ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib, 当主耶稣挂在十字架上的时 menurut 候， penafsiran Alkitab, 11 murid diantaranya tidak bersama dengan Tuhan Yesus. 根据许多的解经家，他11个门徒都不在他的身 Hanya 旁， satu orang murid Tuhan Yesus bernama Yohanes
berada dekat salib Tuhan Yesus. 他只有一个门徒，就是约翰，在他的十字架下面等 Ini 候。 artinya apa? 这代表什么呢？ Hampir semua murid Tuhan Yesus gagal dan jatuh di dalam kerohanian mereka. 这代表几乎所有上帝的门徒都失败了，并且在他的灵命中跌倒。 Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， kalau Tuhan Yesus hanya punya 12 murid, 如果主耶稣只有12个门徒， 11 murid jatuh dan gagal. 有11个门徒跌倒失败。 Menurut pemahaman dunia, siapa yang salah? 如果我们要说从世界的角度，是谁错呢？ Menurut pemahaman dunia, siapa yang gagal? 从世界的角度来看，是谁失败了呢？ Ayo, jawab, siapa yang gagal? 你们回答看是 Tuhan 谁失 Yesus 败？ punya 12 murid. 主耶稣有12个门徒， 11 murid gagal di dalam iman. 11个门徒在信心中失败了。 Kalau begitu, siapa yang gagal? 那么这代表是谁失败呢？ Kalau kalian katakan Tuhan Yesus gagal, 如果你们说是主耶稣失败了， kalian tambah dosa. 你们就加添你们的罪恶。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Sebelum murid-murid jatuh ke dalam dosa, 在他的门徒们陷入最终之前， sebelum murid-murid semua gagal di dalam iman, 在他们在信心里面失败之前， Tuhan Yesus sudah tahu belum? 主耶稣知道了吗？ Sudah tahu belum? 主耶稣先前知道了 Tuhan 吗？ Yesus sudah tahu. 主耶稣已经先前知道 Sebelum 了。 mereka gagal di dalam iman, 他们在信心中失败之前， Tuhan Yesus sudah mengampuni mereka belum? 主耶稣已经赦免他们了吗？ Tuhan Yesus membasuh kaki semua muridnya. 主耶稣亲自的为他们洗脚， Tuhan Yesus memberi perjamuan kudus bagi murid-muridnya. 甚至为他们设立了圣餐， Termasuk Petrus dan Yudas Iskariot. 里面包括彼得还有加略人犹大。 Ini Tuhan kita. 这就是我们的上帝， Ini Yesus Kristus yang kita sembah. 这就是我们所敬拜的主耶稣， Inilah Tuhan yang kita percaya. 这就是我们所信靠的上帝。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Kalau kita berbicara tentang Yudas Iskariot, 如果我们说关于加略人犹大， dia menjual Tuhan Yesus. 他背叛了主耶稣， Bagaimana dia menjual Tuhan Yesus? 他是怎么背叛主耶稣的 Dia 呢？ menjual Tuhan Yesus dengan ciuman. 他背叛主耶稣，透过一个亲吻， Di hadapan Tuhan Yesus, dia begitu mengasihi Tuhan Yesus. 在主耶稣的面前，他看起来那么的爱主耶 Di 稣， belakang dia menjual Tuhan Yesus. 但他在他的背后却出卖了他。 Namun numpang tanya, 但请问， kenapa sama-sama melakukan kesalahan yang sama? 为什么彼得和犹大同样犯了错？ Sama-sama gagal di dalam iman. 他们同样在信心中失败， Sama-sama sudah diperingati Tuhan Yesus. 同样的被耶稣提醒 Sama-sama 了。 sudah dikasihi Tuhan Yesus. 耶稣也同样爱他们， Tetapi satu dipulihkan, satu tidak dipulihkan. 但是一个得到了恢复，一个没有得到恢复。 Jawabannya sederhana. 答案很简单， Yudas Iskariot ketika dia menyesali kesalahan dia. 当加略人犹大懊悔他自己的罪 Dia 恶的 tidak 时候， menghargai kasih karunia daripada Tuhan. 他没有珍惜上帝的恩典和 Dia 爱， justru pergi ke imam besar. 他去了大祭司那边， Seakan-akan dia ingin mengembalikan uangnya semua. 就好像想要把那钱还给他们。 Dan ketika dia mengembalikan uangnya, dia pergi bunuh diri. 最后，他把那个银钱还给他们之后，他就去自尽了 Seakan-akan，tidak lagi mau ada kesempatan untuk hidup. 就好像他没有活下去的勇气了。 Berbeda dengan Petrus. 和彼得不一样， Dia menyesali kesalahan dia. 他为他的罪感到懊 Dia 悔， begitu menyesal. 他感到非常的 Dan dia 忏悔。 kembali menjadi seorang nelayan. 他回去当一个渔夫。 Dan ketika Tuhan Yesus datang kepada dia, 当主耶稣来到他的面前的时候， dia meresponi kasih Tuhan. 他就回应了上帝的爱， Sehingga dia mengalami pemulihan. 所以他经历了恢复。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Sebagai penutup, saya akan menyampaikan ada 2 statement teologia. 在作为总结，我要告诉你们2个神节中的一个宣告。 Ya, sebelumnya saya sudah pernah menyampaikannya. 我之前也说过， Di dalam teologia,
firman Tuhan itu ada dua kata, logos dan rema. 在神学中呢，上帝的话语就是道，是由两种词来代表的。 Atau dengan kata lain, logos dan rema itu memiliki pemahaman yang sama, yaitu firman Tuhan. 换句话说呢 ，logos 和 remas 有同样的意思，就是上帝的话语。 Namun kalau kita memahami lebih mendalam lagi, 但是如果我们更深入的去了解， logos dan rema memiliki pemahaman yang punya perbedaan. logos 和 rema 有不同的含义。 Alkitab adalah logos yang diberikan Allah kepada semua umat manusia. 圣经是上帝赐给全人类的 logos。 Saya ulangi. 我再说一次， Alkitab adalah logos yang diberikan Allah kepada seluruh umat manusia. 圣经是上帝赐给全人类的 logos。 Namun Alkitab juga adalah rema bagi mereka yang merenungkan firman Tuhan ini secara pribadi. 但是圣经也是对每个人相信或者回应上帝话语的 rema。 Atau dengan kata lain, Alkitab ada rema yang dinyatakan secara pribadi kepada setiap orang yang mau mendengarkan dan merenungkannya. 换句话说呢，圣经对每一个愿意听从、愿意顺从的人来说是 rema。 Alkitab ini sudah disampaikan kepada umat manusia. 圣经已经启示给世界的每一个人， Dan hanya mereka yang mau taat merenungkan firman Tuhan itulah yang mengalami namanya rema di dalam kehidupan kerohanian dia. 只有那些愿意顺从上帝的话语的人，他们能经历过这个所谓的 rema。 Demikian juga dengan anugerah keselamatan. 上帝的恩典也是如此。 Melalui diri Yesus Kristus telah dinyatakan kepada seluruh umat manusia. 上帝已经借着主耶稣将救恩显现给全人类， Namun anugerah keselamatan yang hanya diperoleh bagi pribadi yang mau percaya kepada Yesus Kristus. 但是只有那些愿意相信主耶稣的人，才能得到个人的救赎。 Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Engkau dan saya adalah orang-orang yang gagal. 你和我都是失败的人。 Tuhan sudah memberikan janji pemulihan bagi kita semua. 上帝已经应许给我们每个人恢复。 Hanya orang-orang yang secara pribadi datang di hadapan Tuhan mengakui kegagalan dan kelemahannya. Orang-orang itulah yang akan dipulihkan. 只有谦卑来到上帝的面前，承认自己的软弱和失败的人，能够得到恢复。 Tuhan mau memulihkanmu. 上帝愿意给你恢复， Bahkan Tuhan mau memakaimu. 上帝也要使用你， Lebih heran 要更伟大的、 untuk 更 kemuliaan nama Tuhan. 为了要荣耀他的名。 Tuhan Yesus memberkati. 上帝祝福我们， Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bukan di dalam kesempurnaan kami melayani Engkau Bapa, tetapi di dalam segala kelemahan dan kegagalan kami, sehingga kasih karuniamu berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang bukan saja memulihkan kami Bapa, tetapi Tuhan Engkau juga yang memakai kami menjadi hamba-hambamu, menjadi pelayan-pelayan. Tuhan tolong kami Bapa, supaya kami boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu yang dapat dipercayai. Terpujilah Engkau Bapa, kedua hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari memberkati setiap kami. Kami bersyukur, berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sisi.